terlintas Dato' sebut pasal warga asing, lambakan warga asing ni. So apa yang Dato' boleh ulas mengenai warga asing ni? Sebab rata-rata yang saya nampak sekarang ni, warga asing ni dia dah naik lemak kan. Dia datang sini bukan untuk bekerja saja, malah dia jadi bos. Ya. So komen sikit. Kita kena bersedia bahawa pada zaman sekarang ni dia panggil dunia tanpa sepadan. Bukan saja di Malaysia, malah di negara Europe, negara kesatuan Euro sebagai contoh, negara-negara kesatuan Eropah sebagai contoh pun mengalami situasi yang sama, di mana banyak kebanjiran pendatang-pendatang daripada Asia, daripada Afrika ke negara-negara mereka. Begitu juga dengan negara kita, di mana kita lihat banyak kebanjiran pekerja-pekerja asing daripada Indonesia, Nepal, Bangladesh, China especially, yang mana mereka ini pandai menggunakan peluang-peluang dan juga ruang-ruang yang mana kita sebagai rakyat negara sendiri tidak pandai untuk menggunakan kelebihan yang ada di negara kita. Jadi mereka bukan saja bekerja di sektor-sektor yang telah ditetapkan seperti construction, dirty works dan sebagainya, tetapi mereka juga bersedia untuk mengisi ruang-ruang kekosongan dari segi pentadbiran, perniagaan, korporat dan sebagainya. Jadi ini satu cabaran bukan saja kepada negara kita, tetapi satu fenomena worldwide sebenarnya. Jadi kalau kita sendiri tidak bersedia untuk menerima satu fenomena baru ini, maka rakyat-rakyat kita, anak-anak muda especially akan ketinggalan lah. Jadi saya, sebagaimana yang Cik Aizat maklum sebentar tadi, bahawa pekerja-pekerja asing ni kita nampak memang ada sebilangan daripada mereka kurang ajar, naik lemak dan sebagainya lah kan. Tapi dari satu segi kita kena melihat ini sebagai satu cabaran lah. Kita nak halang benda ni sebab kita dalam waktu yang sama kita memerlukan sokongan guna tenaga buruh daripada negara ini. Tapi dalam waktu yang sama kita juga kena bersedia bahawa kita memerlukan pelaburan-pelaburan asing, yang mana apabila pelabur masuk, mereka membawa sekali dengan tenaga kepakaran mereka. Jadi walaupun dasar kerajaan tu telah ada, yang mana apabila satu pelaburan masuk ke negara kita tu perlu menggunakan pakai tenaga tempatan dan sebagainya. Tetapi ini satu cabaran. Saya nampak satu penguasaan yang penting, yang kedua dasar dan juga strategi kerajaan bagi menangani isu ni perlu jelas. Dan yang ketiga, kita kena buat persediaan sendiri. Rakyat, khasnya lepasan-lepasan graduan, universiti-universiti tempatan kena pastikan bahawa lepasan-lepasan pelajar, lepasan-lepasan graduan kita telah pun bersedia untuk ini sebagai satu cabaran. Jadi kita kena bersedia dari segi bagaimana untuk bersaing, bukan hanya dari segi persaingan tempatan bersama-sama antara jurang tangga gaji, jurang dan sebagainya, antara kaum-kaum, persaingan antara kaum, bahkan persaingan dengan expatriate ataupun pekerja-pekerja daripada luar ni. Kita sendiri perlu membuat persediaan yang rapi. Itu saya punya pandangan. Tapi ada yang mereka datang sini, mereka kahwin dan menjalankan perniagaan. Bila pegawai kuasa cuba buat spot check, dia mengaku dia pekerja. Dia hanya pekerja saja, padahal dia adalah bos. So, macam mana tu? Itulah saya sentuh tadi tentang penguasaan. Kita kena ada satu dasar yang jelas, satu garis panduan yang jelas, dan dasar kerajaan kena diperkemaskan. Pastikan bahawa premis-premis perniagaan khasnya yang diperuntukkan untuk Bumiputera khususnya, dan juga di kawasan-kawasan strategik khasnya, perlu 100% dimiliki premis-premis tersebut ataupun aktiviti-aktiviti perniagaan tersebut. Perlulah dipastikan bahawa hanya warga negara sahaja yang boleh
untuk menjalankan operasi di premis tersebut bagi jenis aktiviti perniagaan tersebut. Itu kena jelas. Dan juga penguatkuasaan. Pastikan penguatkuasaan tidak sahaja daripada pihak berkuasa tempatan di BKL, Majlis Pembandaran dan sebagainya, tetapi juga daripada immigration, custom, daripada Perkeso juga kena turun, KWSP juga kena turun. Pastikan bahawa syarikat-syarikat ini mengikuti syarat-syarat untuk menjalankan aktiviti dan perniagaan. Dan juga kita kena pastikan bahawa apabila satu syarikat itu beroperasi, dari segi pendaftaran SSM-nya, dari segi pemilikan equity sahamnya, pemilikan kepentingan-kepentingannya tersebut, pastikan memberi kelebihan kepada warga negara kita tersebut. Itu saya punya pandangan.